العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada kesempatan malam ini dan minggu yang keempat ni insya-Allah kita sambung pula kitab Minhaj Ulumul Fiqh dan sampai kita pada muka surat 211 209 fasal yang ke-20 bab munakahat pula. Insya-Allah kita nak mengenali kitab ni sebagai kitab pengenalan asas berkenaan dengan hukum-hukum syarak. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pengertian munakahat. Pengertian munakahat. Apa makna munakahat? Munakahat maksudnya nikah ataupun berkahwin mengikut ahli bahasa. Ialah berkumpul dan berhimpun. Berkumpul dan berhimpun. Itu maksud daripada lughah ataupun pada bahasa Arab. Manakala dalam sudut istilah pula ialah akad yang mengandungi rukun. Satu akad ni maksudnya perjanjian yang mengandungi rukun dan syarat untuk mengharuskan pergaulan dan menghalalkan persetubuhan. Itu asal daripada makna nikah. Maksud nikah itu. Kalau dalam kitab dia sebut al-wati, lagi jelas kan, persetubuhan terus itu je. Maksud nikah tu. Baik, lafaz yang digunakan di dalam akad nikah ialah lafaz ankihu atau lafaz tazawwaju atau pecahan dari kedua-dua lafaz tersebut atau terjemahannya. Lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz yang digunakan untuk pernikahan. Lafaz-lafaz itu wajib dilafazkan dalam ijab dan qabul. Mana kena ada kata, kena ada sebut aku menikah kan, aku nikah akan nikah ataupun dia bernikah. Maknanya dia kena ada maksud nikah itu kena ada sebut dalam akad, barulah sempurna ijab dan qabul. Ijab dan qabul apa dia? Ijab ni lafaz tawaran, qabul lafaz terima. Itu maksud ijab dan qabul tu. Maknanya dua perkataan ataupun ijab dan qabul itu mesti wujud kan, antara orang yang melafazkan untuk menawarkan dan qabul itu bagi yang menerima. Itu antara wali dan juga pengantin lelaki. Baik, jika masalah satu daripada lafaz-lafaz tersebut tidak dilafazkan dalam akad nikah, iaitu dalam ijab dan qabul, maka akad tersebut tidak sah dan nikahnya adalah batal.
Sebab tu dalam majlis akad nikah tu kena ada dua lafaz, ijab dan qabul. Tawaran dan juga terima daripada kedua-dua belah pihak tanpa diselangi oleh sesuatu yang lain. Itu tambahanlah sesuatu yang lain, maknanya tak boleh ada sesuatu yang terpisah daripada ungkapan ijab, orang yang menawarkan, dan qabul. Sebab tu ketika kita duk tengok nak qadilah, maknanya nak pegang pada asal usul kepada hukum ataupun cara ijab dan qabul ni, dan kedua-dua belah pihak tu dia duduk depan sekali. Mana tak ada diputuskan dengan duk musim kok lain dulu, aku nikahkan kau, lepas tu kawan ni duk tanya-tanya pula apa. Itu tak boleh. Jadi maknanya dia kena terus dengan aku terima. Cukup dah. Aku nikahkan kau dengan sekian dengan mas kahwin. Itu pun hanya sekadar tambahan saja. Aku nikahkan kau dengan simpulan, aku terima nikahnya. Cukup, terima nikahnya ataupun terima. Tapi dia kena ada lah ungkapan yang nikah tu mesti disebut juga. Barulah dia sempurna akad nikah itu. Baik, bernikah atau berkahwin mengikut hukum asalnya adalah harus. Ini adalah berdasarkan kaedah fiqh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal pada sesuatu perkara itu adalah harus. Maknanya semua apa yang ada yang ditakdirkan kepada kita ni harus. Sehinggalah datangnya hukum yang mengatakan haram. Barulah tak boleh. Sebab tu keluasan dalam agama ni tuan-tuan, bagi kita ni cukup luas. Yang Allah Ta'ala haramkan tu sikit saja. Allah Ta'ala sebut haram, yang haram tadi, benda-benda itu adalah terlalu sikit berbanding dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Sebab tu kalau orang kata kalau ikut Islam payahlah, yang ni haram, yang tu haram, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni maknanya dia tak faham lah. Yang dia suka tu benda haram, benda halal tu banyak lagi yang boleh. Memanglah kalau kita tengok kenapa yang kita rasa haram yang Allah Ta'ala bagi tu banyak, sebab yang nafsu tu suka semua yang Allah Ta'ala tak bagi. Sengaja Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu yang nafsu suka. Itu yang katakan ujian, sebab main dunia ni bukan nak seronok lagi. Main dunia ni bukan kita nak jadikan dunia ni sebagai syurga, sebab dunia ni bukan Allah Ta'ala ciptakan untuk bersenang-senang lagi. Hanya sekadar nak melepaskan lelah saja, untuk kita nak bersenang-senang tu seketika. Lepas tu mai balik kesusahan itu. Dalam 24 jam pasti akan ada benda-benda yang susah dalam kehidupan kita. Tak ada lah sehari itu benda yang senang saja, kecuali orang gila. Orang gila pun susah juga tuan-tuan. Dia pun terasa juga. Walaupun nampak macam happy pun dia, tapi jiwanya tertekan tu sampai jadi lagu tu sampai putih wayak. Jadi masalah dia, kita ni dunia ni tak ada orang yang tak ada masalah. Semuanya ada. Sebab Allah Ta'ala kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni adalah untuk diuji. Allah Ta'ala hidupkan kita kat dunia untuk diuji. Dan ujian tu pula Allah Ta'ala nak tengok siapa yang terlebih baik dalam menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syariat ni lah satu yang paling berat ujian dia. Syariat. Halal dan haram. Dan hukum-hukum yang tertakluk kepada setiap perbuatan kita. Tak ada satu pun perbuatan yang kita lakukan kat dunia ni tak ada terlibat dengan hukum hakam. Semua ada. Semua ada. Duduk saja-saja pun ada. Haramkah duduk saja-saja, ataupun halalkah duduk saja-saja, ataupun haruskah kita duduk saja-saja, ataupun dapat sunat. Macam kita duduk dalam masjid ni duduk saja-saja. Kalau kiranya kita tak niat untuk iktikaf, tak dapatlah pahala. Kalau kita niat lillahi ta'ala, maka akan upgrade sikit. Duduk yang biasa kepada dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kemudian pilih pula tempat duduk tang mana. Duduk dalam masjid ke, duduk kat balai lentang. Kalau duduk balai lentang, niat tahiyat masjid tak dapat. Kena duduk di dalam masjid baru dapat. Lepas tu duduk depan guru, duduk belakang. Kena tengok pula tang mana dapat pahala tu. Jadi maknanya semua yang kita buat tu ada nilai yang terbaik. Sama lah macam soft kan. Kita kata hak soft yang paling besar pahala yang paling depan lah. Orang perempuan yang paling belakang pula. Ini terbalik. Jadi
beza antara lelaki dan perempuan, kan? Itu dari sudut hukum. Maknanya sesuatu yang kita buat kat dunia ni tak ada yang terlepas daripada hukum, kan? Sebab tu kalau kita dengar ada orang kata, tak ada benda-benda ni hak sembahyang puasa zakat saja yang ada hukumnya, hak lain-lain ni hak pangkah ke apa ke, tak ada, kan? Kalau hak jenis itulah maknanya dia masih lagi terpengaruh dengan fahaman sekular, kan? Mengasingkan antara kehidupan dan juga agama. Sedangkan agama itu adalah keseluruhan kehidupan. Itulah agama. Baik, itu satu asas yang al-aslu fil asya' al-ibahah ini adalah satu kaedah berdasarkan kepada ayat-ayat Quran juga. Baik, hukum harus bernikah atau berkahwin itu ialah apabila tidak didapati illah. Illah ni apa ni? Illah tu sebab lah. Illah tu kalau terjemah tu dan sebab-sebab. Illah tu perkara-perkara yang menghalang. Dan sebab-sebab yang tertentu boleh berpindah dan bertukar daripada hukum harus kepada hukum wajib. Kemudian boleh jadi haram, boleh jadi sunat ataupun makruh. Nikah ni satu perkataan saja. Satu yang melibatkan akad yang mengharuskan hubungan lelaki dan wanita. Ada ketikanya dia jadi wajib. Ada ketikanya dia boleh jadi haram. Ada ketikanya dia boleh jadi sunat ataupun ada ketikanya dia boleh jadi makruh. Baik, ini telah ditegaskan oleh ulama usul fiqh dalam kaedah. Iza wujidatil illah wujidatil hukm wa idzan tafatil illah intafa al hukmu. Apabila didapati illah, apabila didapati ada sebab-sebab, maka terdapatlah hukum. Ada sebab tu jadi hukum. Dan apabila ternafi illah, maka ternafi pula hukum. Kalau tak ada sebab, maka ternafilah hukum satu perkara itu. Baik. Kaedah ini adalah bermakna apabila tidak didapati illah ataupun sebab-sebab yang tertentu yang mendorongkan atau yang menghalang seseorang itu untuk berkahwin, maka hukum berkahwin itu hendaklah dikembalikan pada hukum asal, iaitu harus. Ada orang yang boleh jadi sunat dia kahwin. Ada orang yang boleh jadi wajib dia kahwin. Ada orang yang jadi haram pula dia kahwin. Ada orang yang mungkin jadi makruh dia berkahwin. Itu tengok kepada illah dia. Apa sebab? Sebab antara pertemuan itu. Jadi haram perkahwinan itu macam mana? Apabila dia nak berkahwin dengan apa? Mahram dia. Jadi haramlah. Sunat macam mana pula? Nanti kita cerita. Setiap sesuatu itu akan berlaku pada perbezaan illah dia. Baik, kaedah ini adalah bermakna apabila tidak didapati illah ataupun sebab-sebab yang tertentu yang mendorong atau yang menghalang seseorang itu untuk berkahwin, maka dia kembali kepada hukum harus. Baik, di dalam masalah ini Al-Qurtubi berkata, mereka yang mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya, zahir dan batin, sebagai seorang suami, dan ia merasa takut akan timbul pula sesuatu perkara yang tidak diingini, seperti boleh berlaku zina, ataupun boleh berlaku fitnah, dan juga merasa bimbang akan berlaku kepada dirinya dan agamanya kerosakan dengan membonceng ataupun tanpa perkahwin, membujang dengan membujang tanpa berkahwin, di mana perkara-perkara tersebut tidak akan hilang kecuali dengan berkahwin. Maka di dalam masalah ini hukum berkahwin itu adalah wajib. Itu jadi wajib, kan? Jadi wajib pasal apa? Sebab bila dia dah cukup dah dari sudut kelakian dia, kan? Dah ada keinginan, dia tengok orang perempuan pun dah teringin, kan? Kemudian dari sudut tanggungjawab untuk dia tunaikan sebagai seorang suami, dah boleh bagi nafkah, kan? Kemudian disebabkan keinginan dia tu dah sampai peringkat umur yang dia ni tak nak tahan tu susah, kan? Nak puasa pun tak larat puasa dah, puasa pun duk rasa juga, kan? So pada waktu itu
maka menjadi satu kewajipanlah bagi dia untuk berkahwin. Ini adalah berdasarkan kepada kaedah fiqh lil wasail hukmul maqasid. Ni kalau tuan-tuan hafal bagus ni. Ni kalau nak jadi orang ulama fiqh, dia kena tahulah sikit sebanyak dari sudut dia punya kaedah-kaedah ni. Baik, apa maksud dia? Lil wasail hukmul maqasid, semua wasilah yakni jalan yang menjadi perantaraan untuk menyampaikan kepada sesuatu tujuan samalah hukumnya dengan maqasid, iaitu perkara-perkara yang dituju itu. Kalau kata dia berkahwin tadi atas tujuan dia nak menutup kerakusan nafsu dia, sampai dia tak mampu nak dapat khusyuk dalam solat, sampai macam-macam lah, dia maknanya dah jadi jiwa yang kacau. Orang kata ayak dah naik kepala, betul tu. Dan kemampuan dia ada, maka ketika itu jadilah wajib. Maksudnya sesuatu yang menyampaikan untuk menutup perkara yang boleh menyebabkan berlakunya maksiat, maka itu adalah satu yang boleh sampai kepada kewajipan tersebut. Walaupun hukumnya asalnya adalah harus saja. Nikah ni hukumnya harus. Tapi apabila dah ada illah tadi, sebab-sebab yang menyebabkan dia kena buat untuk maslahah supaya dia tak jatuh kepada maksiat, maka perkara itu dah jadi suatu yang bertukar daripada harus kepada wajib. Tapi kalau dia mampu untuk bertahan, maka boleh jatuh kepada sunat. Ataupun kalau dia kahwin juga boleh mendatangkan mudarat. Mudarat. Itu jadi makruh pula perbuatan itu. Macam contoh dia dah ada isteri dah, nak nikah satu lagi. Kalau menikah tu pula jadi pelanggar rumah tangga dia, mungkin jadi makruh ketika itu untuk dia berkahwin. Itu tengok kepada apa maslahah dia. Sebab tu fiqh ni dia orang kata apa? Dia bukan berubah, dia melihat kepada situasi. Sebab tu dalam sesuatu hukum, dalam sesuatu isu ataupun satu perkara, ataupun berlakulah sesuatu perkara kepada seseorang itu, mungkin nampak sama pada keseluruhannya, tetapi pada diri seseorang itu mungkin berbeza status dia. Macam sakit juga lah tuan-tuan, kalau kita pergi hospital, simptom-simptom tu lebih kurang samanya, sakit kepala, sakit perut, Bila doktor tanya dia takkan dia akan temu duga kita tak? Kata temu duga lah kan, mudah faham, Dia bertemu, lepas tu dia akan tanya, dia duga kita, apa jadi kalau lagu ni, apa jadi kalau lagu ni, apa jadi kalau lagu ni. Sakit kepala tu tang mana? Sakit kepala tu depan saja ke? Sakit kepala tu semua kepala ke? Sakit kepala apa belakang ke? Jadi setiap sakit kepala tu ada dia punya sebab illah dia. Jadi nak bagi ubat pun kena tengok illah dia jugalah. Tak boleh kita nak pukul rata. Kalau nak bagi pukul rata, senanglah buka hospital bagi Panadol ya tuan-tuan. Jadi lagu tu senang. Jadi hukum agama pun, hukum fiqh pun, kalau kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, kita kena dengar secara detail. Sebab tu kalau kita main masjid, contoh kita duduk ramai-ramai ni, ada seorang tanya masalah. Masalah dia kata lebih kurang macam kita, tapi hakikatnya tak sama. Sebab tu dia kena tanya by person. Kena tanya seorang-seorang. Lepas tu, mungkin kita boleh kata dengan habaq orang. Sebab benda ni tak sama dengan orang lain. Jadi kalau isu yang umum, mungkin boleh pakai semua. Tapi kalau dia ada isu-isu yang khusus, maka persoalan-persoalan itu perlulah diselesaikan dengan secara khusus juga, kerana dia boleh berubah kepada sesuatu keadaan hukum tu. Betul macam kita sebut tadi, kaedah ni lil wasail hukmul maqasid. Maksudnya pada sesuatu yang menyampaikan pada hukum yang dimaksudkan itu, dia berbeza. Macam pengalaman saya duduk di mufti lah, kadang-kadang setiap hari ada soalan-soalan yang datang, dia beza-beza. Lepas tu kita nak jawab pun, dia kena tengok, walaupun kita boleh rangka dia punya pembayang tu maksudnya apa yang punca-punca tu berlaku. Tetapi dia punya kesimpulan, dia kena balik tengok kepada usul, apakah illah dia, sebab yang dia berlaku itu. Lepas tu baru kita boleh jawab kepada persoalan yang disoal. Lepas tu kita tadi nak pakai, macam ni harus, macam ni haram.
Apa sebab boleh jadi harus? Apa sebab boleh jadi haram? Tentu ada illah-illah dia. Baik. Jadi begitulah juga. Tapi dalam bab hukum fiqh ni dia agak detail, dia tak habaq macam hukum-hukum yang lain kan. Sebab fiqh ni dia lebih pada muamalah yang ada perbezaan pada setiap orang. Ada perbezaan. Baik. Di dalam Islam, menjaga diri dari melakukan perbuatan zina adalah wajib. Jika seseorang itu merasa dirinya tidak akan terjaga dari perbuatan zina dan tidak dapat mengawal dirinya dari melakukan perbuatan zina itu, dan ia mampu memberi nafkah zahir dan batin kepada isinya, maka berkahwin itu adalah wajib bagi dia. Illah dia apa? Nak tutup pintu zina. Sebab dia termasuk dalam kategori dosa besar. Maka menutup pintu zina itu adalah satu kewajipan. Dan dia ada pula benda-benda yang boleh menanggung. Sebab tu dia kata dari sudut apabila kita dah menerima terima nikah itu, kita menerima itu bukan hanya sekadar menghalalkan, tetapi kita kena terima juga dengan tanggungjawab. Tanggungjawab memberi nafkah. Dan nafkah ni pula ada dua. Satu nafkah yang zahir, satu lagi nafkah yang batin. Nafkah yang batin ni bukan hanya sekadar wati ataupun persetubuhan, tetapi nafkah batin ni juga melibatkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Sebab tu dia kena ambil hati, kena belajar macam mana seni untuk berkahwin. Kan? Hak seni cari duit satu bab lah. Macam mana kita nak pastikan kita boleh bagi nafkah yang cukup kepada pasangan kita, khususnya isteri yang menerima nafkah. Sebab tu tuan-tuan, pengalaman kita buat kursus nikah pun, biasanya kursus nikah ni kita hanya cerita tentang basic kita nak bernikah. Tetapi pengalaman sebelum kita duk cerita pada orang yang tak ada pengalaman, mungkin dia nampak benda ni biasa, tak nampak benda tu penting. Sebab tu seolah-olahnya kursus-kursus nikah yang kita buat selama ni dia kurang memberi kesan. Walaupun wajib kan, nak menikah kena ada kursus sijil nikah, lepas tu kena lulus peperiksaan, tapi yang kita lihat peratusan penceraian pun banyak. Cuba tengok surat bang hari ni. Surat bang hari ni, surat bang berita harian ke apa? Janda dan duda muda ramai. Maknanya ramai dah bercerai pada peringkat umur 30-an. Dia kahwin 20, 24, 25 dia kahwin. Dan 10 tahun, mereka dah mula bercerai. Dapat anak seorang bercerai. Jadi peratusan penceraian ni tinggi sekarang ni tuan-tuan. Saya tak baca lah tadi, dengar radio saja sempat gitu. Hak laki lebih kurang dalam 9,000 apa dalam satu negeri. Dia punya tu, perempuan lagi ramai lah. Itu antara yang kita kata ilmu bab selepas kahwin tu, pasca perkahwinan tu lebih penting daripada semasa kita nak kahwin. Sebab semasa nak kahwin dia semangat nak nikah ya, nak selesaikan urusan nafsu dia, tapi bila mana dia dah kahwin, dia tak selesai lagi masalah ilmu berkaitan dengan nafkah tu. Banyak yang kita jumpa, pengalaman yang kita duk tanya, sebab saya pun biasa jadi naik qadi tuan-tuan. Ada satu kes yang baru kahwin sehari, baru kahwin sehari, mai dah nak minta cerai. Sehari, tanya hampa cinta berapa lama sebelum nikah ni? Oh, cinta lama dekat 10 tahun. Cinta dekat 10 tahun. Menikah sehari, lepas tu nak cerai. Pasal apa nak cerai? Ni orang perempuan lah yang minta tu. Dia kata, sebelum nikah nampak macam okey, tapi lepas nikah malam pertama dah tak nampak KO dah. Macam-macam dah. Dia tak setuju yang ni, tak setuju yang tu, dah macam-macam kerenah dah. Itu kata ilmu pernikahan tu penting. Khususnya berkaitan dengan nafkah lah. Nafkah zahir dan batin. Sebab orang nampak batin ni hanya kepada jima' semata-mata, tetapi tidak. Nafkah batin ni termasuklah bagaimana kita memberi kasih sayang kepada pasangan kita. Macam mana kita kena tackle dia. Orang perempuan ni dia ada rasa-rasa yang perlu kita suntik. Orang perempuan setiap hari nak kena puji. Sebab tu kita kena puji orang perempuan setiap hari.
Dan setiap hari memang itu makanan dia. Kalau kita tak puji dia, ada something lah yang dia akan terasa. Dan kalau dia pendam sampai ketua nanti tuan-tuan, sebab tu yang naik motor jauh-jauh. Macam orang kata naik motor masa sebelum nikah, sampai lidi pun tak boleh nak bubuh. Terlalu rapatnya pelukan itu. Tapi bila dah nikah, lagi tua, lagi jauh. Sampai tak rasa naik motor. Yang suami duduk depan, bini duduk belakang, duduk pegang agak belakang. Sampai tengah boleh buat dua orang cucu. Sampai teratur. Pasal apa? Sebab berjauhannya, rasa jauhnya hati dengan pasangan. Sebab tu pengalaman duduk di Mekah tu aja. Duduk di Mekah kita boleh jumpa macam-macam sampai nak bercerai pun ada. Di Mekah ni patut baik-baik sajalah. Tapi di Mekah sampai terbuka lah segala rahsia keaiban dia. Semasa suami isteri itu nampak macam okey tapi hakikatnya tak okey. Okey tu hanya pasal dia malu Allah dengan anak-anak dan cucu, tapi hakikatnya tak bahagia. Itu yang kita banyak jumpa. Tapi orang tua-tua dulu dia tak bercerai. Pasal apa? Pasal belah orang perempuan tak ada kerja apa. Dia jadi suri rumah sepenuh masa. Terimalah. Tapi orang lah ni masing-masing ada kerja, masing-masing boleh cari nafkah sendiri. Jadi yang tu kata silap sikit, cerai. Aku pun boleh hidup sendiri, tak payah gantung kat hang. Itu punca-punca dia tuan-tuan. Itu punca yang kita tengok. Sekarang ni kenapa penceraian tu mudah berlaku? Sebab masing-masing dah ada dunia dia sendiri. Bila mana dia tak boleh nak satukan dua dunia, tak boleh nak serasikan, itu yang jadi punca bercerai. Tapi orang tua-tua dulu pasal sama tak bercerai, pasal seorang saja kerja. Maknanya hak yang perempuan ni pasal gantung dengan suami dia. Maknanya mau tak mau lagu mana pun lagu tu lah. Sebab tu akhirnya tak ada panggilan-panggilan yang istimewa dah dengar. Ayah hang, mak hang, itu ya. Itu pun pasal anak-anak. Itu dia tuan-tuan. Itu dia punya ilmu yang perlu kita terapkan dalam bab rumah tangga. Macam mana nak buat? Kita duduk pejabat agama pun pening nak buat. Bila kita buat kursus pasca perkahwinan, sambutannya cukup dingin. Sebab semua rasa macam dia dah okey. Biasanya yang sambut seruan ni yang kita nak buat kursus orang perempuan je lah. Orang lelaki ni egonya tinggi tuan-tuan. Tak mau. Bila ada kes-kes pejabat agama, bukanlah kes kita nak suruh cerai, cuma nak counselling. Panggil, tak mau mai. Seolah-olahnya dia tu dah perfect lah. Mana aku salah? Hampa lah. Itu dah. Bila main lagu tu, habis cerita dah tuan-tuan. Itu keadaan-keadaan yang berlaku kepada pasangan-pasangan yang kita kata tak ada ilmu. Wallahu a'lam. Kita berhenti azan insya-Allah.
Ya. Allah. Baik. Okay, kita sambung kembali sikit tadi. Kita cerita tentang kaedah yang menetapkan sesuatu perkara, dan lebih khusus yang kita bincang ni, perkahwinan menjadi wajib apabila kewajipan itu kita dapat penuhi. Dari sudut apa? Apabila dia kata dia nak menjaga diri daripada melakukan perbuatan zina, itu adalah wajib. Di samping dia ada perkara-perkara yang dia boleh tunaikan hak sebagai seorang suami, maka ketika itu barulah jadi kewajipan itu. Dan kaedah yang mengatakan ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib, tidak sempurna sesuatu perkara yang wajib melainkan dengannya, maka perkara itu adalah wajib. Berdasarkan apa wajib itu? Berdasarkan menjaga diri daripada terjerumus kepada maksiat. Itu yang katakan kewajipan itu tadi. Di samping itu dia kena timbang juga dari sudut menjaga ataupun memberi nafkah. Nanti kita sebut tadi nafkah tu, nafkah zahir dan batin. Bukan hanya sekadar kita nak menutup pintu zina saja, tetapi yang dia kena faham juga macam mana dia nak menjaga keharmonian rumah tangga dari sudut nafkah batin yang seterusnya itu, iaitu kasih sayang. Macam mana dia nak memupuk kasih sayang dan nak menimbulkan rasa suka itu berpanjangan. Dan macam mana dia nak boleh ada rasa bertimbang rasa, macam mana dia nak boleh rasa mudah berlapang dada dengan kekurangan dan lengkap melengkapi. Itu semua kena ada ilmu juga. Kena dipelajari dan dia kena ada rasa, orang kata apa, kena ada bantuan daripada keluarga sebenarnya. Sebab tu budak-budak sekarang ni tuan-tuan, budak-budak sekarang ni lah, kita dah pakai ada anak-anak. Mereka ni sebenarnya tak berapa nak cerdik lagi walaupun mereka tu cakap pandai. Sebab mereka mungkin tak kena apa-apa lagi ujian dalam kehidupan. Sebab tu bila ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan mereka perlukan kepada orang yang memberi sokongan. Biasanya budak-budak ni tuan-tuan, anak-anak kita ni, dia jenis nak buat dulu. Kita bagi nasihat dia tak mau dengar. Tapi kita ni kena ambil tindakan macam mana? Kita kena sentiasa follow up. Jangan biar macam tu saja. Kalau kita bagi nasihat dia tak mau terima, tak apa, biar dia buat dulu. Lepas dia terkena sesuatu itu, barulah dia belajar, maka kita susuli dengan nasihat. Itu dia belajar melalui pengalaman. Belajar melalui pengalaman. Kita dulu pun macam tu juga. Kan? Tapi orang dulu dia jenis lain. Sebab tu kita tak boleh nak samakan didikan kita dulu dengan keadaan sekarang. Tak sama dah. Perbezaan zaman, perbezaan dari sudut. Budak-budak sekarang ni dia lebih suka ambil info daripada luar. Dia lebih suka kepada info Instagram, TikTok, kan? Yang kita duk tengok hari ni ramai orang duk buat macam-macam konten kan. Kita mungkin rasa tak ada faedah kan, tapi budak-budak ni yang tu cukup memberi pengaruh kan. Sebab tu dia kata influencer, orang yang memberi pengaruh kan kepada apa yang dia cakap. Kadang-kadang benda cakap dia bukan ada pengalaman pun, pandai cakap kan. Tapi isu yang dia cakap tu kadang-kadang tak memberi kebaikan. Sebab tu kalau kita nak lawan pun dengan usia kita dengan mereka tak sama. Kalau suruh ustaz-ustaz buat lah. Nak lawan balik dengan mereka pakai terapi kan. Sebab kita tak sama umur dia. Satu. Tengok orang tua tak payah. Yang tengok orang muda dia tak mau. Itu dari sudut itu. Sebab tu kalau ada orang remaja ataupun orang yang orang kata pemuda sekarang ni yang berminat dengan
kuliah-kuliah, mereka ni lah yang akan jadi. Kena jadi mereka. Kan? Bukan kita yang nak tolong sampai. Cuma kalau kita dari sudut mak ayah, okey, kita boleh didik anak-anak kita dan orang yang percaya kepada kita. Sebab budak-budak ni bukan semua orang yang dia percaya. Itu isu sekarang ni tuan-tuan. Jadi benda-benda itulah kalau kita lihat sekarang ni yang kita yang ada nak kata authority sangat tak juga. Maknanya yang boleh memberi idea kepada institusi-institusi ni, kita kena fikir benda-benda yang macam tu. Benda-benda yang macam mana kita nak mendekati golongan-golongan ini dengan apa yang mereka ada ataupun apa yang mereka suka. Itu satu benda yang susah untuk kita sampaikan kepada mereka. Jenis mereka ni pula, mudah-mudahan ni tuan-tuan, dia tak mau lama-lama. Dia takat 3-4 minit saja sesuatu yang kita nak sampai. Kalau lebih-lebih tu dia anggap beletiak walaupun benda tu betul. Dia tak mau dah. Yang 4 minit ataupun 5 minit tu apa benda yang sharp sampai terus kat mereka. Macam mana nak cakap tu? Itu yang kita nak kena fikir-fikirkan. Kalau kita dulu jenis nasihat tu tak apa, tunduk, dengar, betul tak betul dengar. Ya. Jadi lama-lama dia dengar. Terima juga. Budak-budak lah tak. Bukan jenis lagu tu dah. Bukan jenis dia jenis tawaduk begitu dah. Depa jenis suka duk melawan. Kita jawab, kita cerita dia melawan. Kita cerita dia melawan. Susah. Lepas tu kita nak kena cari satu yang boleh mendekatkan mereka dan untuk mereka boleh faham dengan cara pengalaman yang ada kepada mereka tu untuk mereka belajar. Baik, itu satu bab kaedah yang kita dapat dari sudut menjaga sesuatu yang boleh membawa kepada wajib tu. Dalam masalah ini, seseorang yang tidak terjaga diri dari melakukan perbuatan zina kecuali dengan berkahwin, maka bagi diri seseorang itu adalah wajib berkahwin. Itu satu bab. Tetapi, ini ada kaedah yang lain pula. Tetapi jika seseorang itu hanya mampu untuk memberi nafkah batin saja kepada isterinya, nafkah batin ini pun hanya sekadar persetubuhan saja yang dia mampu bagi. Sedangkan nafkah zahirnya, sara hidup isterinya, terbiar, tidak ditunaikannya, maka hendaklah ia menjaga kehormatan dirinya daripada melakukan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkahwin, maka hendaklah mereka menjaga kehormatan sehingga Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Mana dia kena sabar Ustaz. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kelebihan dan sudut kewangan. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengingatkan mereka yang tidak mampu berkahwin hendaklah menjaga kehormatan mereka dari melakukan perbuatan zina, dan hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar semoga Allah Ta'ala melapangkan hidup mereka sehingga dapat berkahwin dan mendirikan rumah tangga sehingga yang aman, damai serta tentram sepanjang masa dan menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Ini yang kita nak kena fahamkan. Tapi bila dah mereka usaha tuan-tuan, macam kita dululah, pengalaman kita. Kalau pengalaman saya, kahwin semasa belajar. Dulu orang cukup anti dengan masa belajar tak boleh kahwin. Tapi bila duduk di luar negara ni tuan-tuan, ni kahwin duduk di Mesir. Sebab kita duduk mengaji dan kita suka ambil pengalaman. Masa saya mengaji pondok ni kawan orang tua-tua. Sebab tu duduk lain sikit, kita ni suka cari pengalaman. Jadi kita mudah ambil nasihat daripada orang. Okay, bila kita duduk di luar negara, kita izinkan, macam mak ayah izinkan. Itulah ayah tak ada kan. Izinkan untuk berkahwin. Dan kita berfikir waktu tu, memang Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi bila dah ada isteri, kita fikir macam mana nak sara hidup. Dengan hanya sekadar 4,000 setahun. Biasiswa. 4,000 setahun. Isteri pun 4,000 juga setahun. 8,000 saja. Untuk sara setahun duduk di Mesir. Waktu tu duit Mesir mahal. Macam mana nak sara hidup? Jadi waktu tu pandailah. Dia nak berniaga lah. Dia buat macam-macam lah. Jadi boleh hidup. Sampailah boleh anak seorang. Dia balik. Maknanya, sebab tu bila kita kata, hatta yughniyallahu min fadlih ni, ini ada satu yang subjektif.
Bukan mestinya kita dah kerja dulu baru kita boleh kahwin. Tak. Tapi bila dia dah ada usaha, kan? Macam itulah kalau kita sebagai seorang ayah nak bagi izin anak kita nak nikah, anak kita perempuan, nak cari pasangan dia, suami dia. Ternyata tak apa nama kerja lagi. Tak boleh. Kita pun buat syarat macam-macam. Hang kena ada kerja pula kerja kerajaan. Jenuh anak tu. Sampai ketua tak menikah. Kan? Sebenarnya kita tengok dia punya effort. Apa yang dia dah ada usaha ke arah itu. Bila dia ada usaha, insya-Allah kita bantulah. Kan? Sebab tu kadang-kadang bantuan mak ayah ni sampai dia boleh anak 2 orang. Baru dia boleh berdikari. Kadang-kadang anak-anak tu pun. Sebab tu perjuangan kita ni mak ayah ni bukan hanya sekadar menikahkan mereka sahaja, tetapi kita nak kena bantu. Tambah pula zaman kita hari ni, zaman yang memang anak-anak tu dia tersepit lah dengan kehidupan. Kalau dapat pendapatan 2,000 pun memang tak cukup. Banding dengan dia punya kos yang mereka perlu biayai. Tambah pula kalau kerja dua-dua sekalipun, lagi teruk. Bukan kerja dua-dua tu boleh menampung, kerja dua-dua lagi teruk. Dah kerja dua-dua, seorang kena ada motor, seorang kena ada kereta. Lepas tu, bila ada anak pula, anak tu bukan boleh jaga, anak tu pula kena bagi ke orang lain. 200, 400 pula. Takkan nak bagi kat Tok Wan, kat Tok pula kan? Tapi itu yang hari ni, Tok dengan Mak Tok, duk jadi penjaga pula ni, baby sister pula. Kena penjaga anak, kena buat rumah. Semua cucu main rumah dia. Lepas tu Tok Wan duk atok hantar pergi sekolah. Itu jadi tuan-tuan. Susah sebenarnya hidup zaman sekarang ni bila cerita bab nikah ni kan, memang Allahu Akbar. Macam mana kita nak bantu anak-anak kita hari ni. Tu Tok Wan lari ya noh. Tok Wan jadi kerja yang tu lah pula. Dah lah tak dapat income setiap bulan kan. Anak kira miss kadang-kadang pinjam kat Tok Wan ni. Itulah keadaan yang berlaku tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu hukum ni? Adakah hukum perkahwinan tu dah jadi wajib ke haram ke kat mereka? Ataupun jadi macam mana? Sebab tu untuk kita nak, orang kata apa, biar anak ni kahwin awal pun tak apa, kadang-kadang kita fikir kan. Tapi macam mana kita nak bagi mereka itu boleh hidup dalam keadaan berdikari dan kita kena bagi peluang kat mereka. Kadang-kadang rumah kita besar, nak kena bagi peluang lah duduk kongsi sat. Sampai mereka boleh buat simpanan, sampai mereka boleh buat satu perniagaan income sampingan. Sebab lah ni kalau dia kerja satu, tak ada side income, memang agak susah. Agak susah dia nak hidup. So itu kita kena fikir sama-sama lah tuan-tuan. Jangan kita hanya lepas tangan dan salahkan mereka. Kadang-kadang punca bercerai ni bukan pasal apa pun, pasal tak cukup income. Makan ni pun kadang-kadang paksa nak kena sip. Nak kena bayar rumah, nak kena bayar kereta, lepas tu nak kena bayar handphone, telefon, apa lagi? Macam-macam nak kena bayar, dengan hak yang dia dapat 2,000, lepas tu kena potong gaji pula lagi. Lepas tu duk teringin jalan, bulan madu tak ada lagi, tu budak-budak tu pun, itu keadaan dia. Kalau kita mengaji sambil-sambil, macam saya dulu untung tuan-tuan, kahwin-kahwin duduk luar negara, bulan madu lah. Cara kita lah, cara tak ada apa ada duit tu, tapi duduk negara orang syok lah juga kan. Selesailah satu masalah kan. Itu keadaan dia tuan-tuan. So itulah keadaan kalau kita nak bincang dalam bab perkahwinan ni, dan jangan kita salahkan pada budak-budak tu saja ataupun perceraian tu saja, tapi banyak faktor yang menyebabkan itu berlaku. Banyak faktor yang menyebabkan perkara-perkara tersebut berlaku. Walaupun hukum asal yang kita bincang ni hanya sekadar asas basic sahaja, tetapi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga tu banyak perkara yang perlu kita belajar naknya. Orang tua-tua pun kena belajar juga nak mengintimkan semula hubungan. Supaya ada keberkatan dalam rumah tangga. Sebab takut pergi Mekah dia terbongkak habis. Ramai yang pergi Mekah terbongkak habis sampai nak bercerai-berai dan sebagainya. Itu punca-punca yang kita tak jaga dan punca-punca yang Allahu Akbar disebabkan tak ada ilmu. Disebabkan tak ada ilmu, ada orang yang duduk tapi sebenarnya cara mereka duduk tu dah haram. Dah tak boleh lah. Tak dikira sebagai suami isteri dah. Kira cerai rujuk sampai lebih 3 kali. Tu.
Sebab dia duk rasa macam sikit-sikit aku cerai hang. Kira dah sekali, dia tak daftar pejabat agama. Lepas tu bila dah besar sikit barulah nak kena pergi rujuk pejabat agama, tapi hakikatnya yang dia dah cerai pertama tu tak dicatat. Dia kira baru satu, tapi hakikatnya dua dah. Berlaku sekali lagi. Dah rujuk pula, berlaku sekali lagi. Itu yang berlaku. Dan ada yang kita tengok keberkatan hilang dalam rumah tangga sebab mereka tu hakikatnya bukanlah sepasang suami isteri yang sah walaupun dulu berkahwin, tetapi sebabkan cerai rujuk yang tak ikut pada kiraan yang betul, akhirnya mereka dikira sebagai orang yang dah kira tak boleh lah, talak bain lah, kan talak raja'i lah, habis dah. Itu kes yang berlaku. Dan sebab itu bila main anak-anak, jadi anak-anak zina dah belaka. Jadi sebab itulah kita tengok porak-poranda masyarakat hari ini, kerana hidup hilang keberkatan, disebabkan banyak faktor. Faktor duit yang haram, faktor rumah tangga yang sunyi daripada ilmu agama yang menjadi punca-punca kepada hilang keberkatan. Itulah tuan-tuan yang menyebabkan susah kita nak didik masyarakat hari ini, kerana mereka sebenarnya berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kejahilan mereka. Itu dia. Jadi kita sama-sama doalah. Pertama sekali, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang penting jaga ahli keluarga kita dulu. Lepas tu barulah kita sambil-sambil tengok yang dekat-dekat dengan kita, yang mana mampu untuk kita tegur. Tapi yang penting kita jaga keluarga kita terlebih dahulu supaya selamat daripada sebarang fitnah. Lebih-lebih lagi fitnah Dajjal hari ini yang semakin banyak unsur-unsur yang dia masuk orang kata apa, nak memporak-porandakan kehidupan berkeluarga. Sebab tu dia banyak unsur-unsur yang masuk hari ini. Baik, takat tu dulu insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung lagi nanti ayat yang seterusnya. Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW telah mengingatkan juga kepada mereka yang tidak mampu untuk berkahwin. InsyaAllah nanti kita sambung cerita tentang marhalah yang kedua ataupun tingkatan yang kedua. Peringkat yang pertama tadi wajib, peringkat yang kedua ni nak cerita macam mana? Peringkat yang kedua ni mungkin dikategorikan sebagai makruh untuk perkahwinan mereka itu. InsyaAllah nanti kita akan uraikan berkenaan dengan isu-isu perkahwinan ini dalam pertumpahan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat kita buat kesimpulan untuk diri kita lah. Yang penting kita melihat kepada kekurangan kita untuk kita perbaiki. Khususnya bagi kita pasangan-pasangan yang dah lama ni, macam mana kita nak hidupkan kembali suasana harmoni dalam rumah tangga kita supaya kematian kita diingati. Bukan kematian kita dihambat pergi. Sebab kadang-kadang isteri lambat sangat mati orang tua ni, cepat sikit mati. Dia tak, orang kata apa, tak boleh nak duduk dah dengan si laki dia yang banyak kerenah ini. Kadang-kadang macam itulah perasaan-perasaan wanita yang orang kata apa, yang tersirat dan juga yang kita tak nampak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat selesaikan kehidupan kita dengan baik dan Allah Ta'ala matikan dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tanggungjawab yang paling utama yang akan jaga ni, inilah perkahwinan. Sebab tu Nabi kata apabila bernikah seseorang itu, maka separuh agama telah sempurna. Jadi betulkah kita telah sempurnakan separuh kehidupan kita, agama kita tu, ataupun masih lagi pura-puranda? Itu yang kita akan tengok satu persatu dalam perbahasan bab nikah ini insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.